Rahmatullah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala khadratil habibil mustafa wa ala azwaji wa ali wa ashabi ajma'in. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairu hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dijemput oleh Allah Ta'ala untuk bersama-sama dalam taman syurga pada malam ni. Dan memang hari ni hari yang kalut, khususnya kepada sahabat kita di Kuala Berang ataupun Hulu Terengganu dan juga di Hulu Kemaman, Air Putih khususnya, dan Padang Miding pun banjir. Sekarang Kemaman kita pun debar buruk ni, air hulu turun. Jadi kita kena jaga-jaga, tak naik lagi tak mari lagi air. Apa ni, tak ada Bukit Betuk, ada Riau. Ada dah sebahagian yang pindah masa Bukit Betuk. Ni rumah apa Bukit Betuk dah kan? Oh, tepi kita tak ada lagi tau. Oh, kena jaga-jaga lah, sebab air besar daripada hulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada sahabat-sahabat kita yang diuji. Ada yang terperangkap di Hulu Terengganu, tak boleh nak lari keluar. Ada yang lari naik bukit, dah naik bukit sebab air laju, air derah, dan air naik tinggi, air banjir besar. Sebahagian kata sejak 40 tahun lepas tak pernah berlaku banjir seumpama hari ni. Tadi lah, tengah hari petang tadi. Baik, untuk memenuhi sesi kuliah kita, mengambil keberkatan daripada Allah supaya dengan kuliah-kuliah yang masih berlangsung khususnya pada malam ni, supaya menjadi penyebab kepada pertolongan Allah khususnya kepada sahabat-sahabat kita yang sedang diuji dengan musibah banjir. Hodok banjir kita mari lu dengan kuliah. Mudah-mudahan dengan kita melangsungkan aktiviti kuliah ni menjadi penyebab kepada pertolongan Allah, insya-Allah. Kita masih sambung dalam bab ataupun tajuk daripada tauhid asma ataupun tauhid pada nama-nama Allah atas nama Al-Malikul Malik ataupun Al-Mulk. Allah Ta'ala di antara nama dia Al-Malik. Apa dia maksud? Penguasa, pemerintah kepada kita. Di antaranya surah Al-Ankabut ayat 60. Dan insya-Allah malam ni berhajat sudah awal kok, maksudnya isyak kita berhenti. Tak panjang insya-Allah sebab masing-masing dalam keadaan berjaga-jaga dengan suasana banjir. Wa ka'ayyim min dabbatin wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan beberapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Burung pagi hari keluar daripada sarang dan dia cari makan bukan
kapung sarang dia pergi cari makan kapung lain. Dia tak tahu pun hari tu dapat makan ke tak. Semuanya tu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan biasanya burung balik petang sebelum garik, balik sarang dia mula dalam keadaan kenyang. Allah beri rezeki kepada dia. Bukan sikit burung. Banyak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 60. Wa huwa sami'ul alim. Dan Allah wa iyyakum, dan juga kepada kamu manusia. Kita pun bangun pagi tak tahu rezeki kita cuma mana hari ni. Kita usaha saja, maka awak dapat tu semuanya apa yang telah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Wa huwa sami'ul alim, dan dia Maha mendengar lagi mengetahui segala keluhan, rayuan, permohonan kita untuk mencari rezeki khususnya dalam ayat ni. Itu juga termasuk dalam makna malik, penguasa bagi kita. Termasuk Allah menguasai jasad dan roh kita. Allah juga menguasai rezeki kita. Kalau Allah Ta'ala nak beri, tak ada orang boleh halang. Kalau Allah Ta'ala nak tak boleh beri, maka tak ada orang boleh memberi kepada kita rezeki. Itu termasuk dalam tauhid Allah Ta'ala sebagai penguasa atas nama Malik. Baik. Dan atas nama penguasa juga ataupun pemerintah, pentadbir dengan nama Malik. Termasuk juga Allah yang mengatur segala perkara yang berlaku kepada kita, khususnya manusia. Dia yang menentukan, dia yang mentakdirkan kepada seluruh makhluknya apa yang Allah sendiri nak. Bukan atas makhluk nak. Hak dia. Atas nafsu Allah. Atas diri Allah. Atas zat Allah. Dia nak lagu mana. Itu makna nama takdir. Dan Allah juga berkuasa menghukum dengan apa yang Allah nak. Maksudnya dia nak cuma mana, banyak mana, lagu mana, setara mana, maka dia boleh memenuhi segala kehendaknya tanpa ada halangan dan tak berhajat kepada pertolongan pembantu orang lain, zat lain. Itu di antara makna tauhid, mengesakan Allah dari segi penguasaan terhadap kita. Tujuan dia apa dia? Supaya di antaranya kita tidak minta tolong, berharap, berhajat kepada selain daripada Allah. Segala hajat kita, kita mohon, kita serah kepada Allah. Itu di antara tujuan iman kepada Malik, zat yang menguasai kepada kita. Dengan maksud tidak ada yang mampu menolak segala ketentuan Allah. Seumpama hari ni, siapa nak banjir sehingga tenggelam bumbung di air putih, tenggelam atap, begitu juga di Kuala Berang. Sebahagian sahabat kita di sana tenggelam rumah, tak ada orang nak. Kita pun pernah mengalami banjir, termasuk Kampung Jaya kita 2013. Maka banjir ni sesuatu yang agak malapetaka lah bagi kita. Tapi ni takdir daripada Allah. Maksudnya kita manusia, kita usaha untuk mengelak banjir. Di antaranya kita bersih sungai, bersih lokang dan sebagainya. Kita tambak rumah kita, tapak rumah supaya tinggi. Segala usaha kita buat dah, tiba-tiba mari banjir. Maka bagi orang beriman, kita serah, inilah takdir daripada Allah. Baru kita boleh bersabar. Kalau tak, maka kita akan jadi frah. Kita akan jadi kecewa. Kita akan jadi stres, tekanan. Kita buat belakang dah, tiba-tiba mari juga. Maka kita akan stres. Kita akan jadi tekanan. Maka orang beriman tak, dalam keadaan susah dan senang, dia sentiasa sepatutnya berlapang dada kepada Allah. Maksudnya terima segala takdir daripada Allah. Itu di antara tujuan kita beriman dengan Allah yang menguasai setiap sesuatu, termasuk kita. Jarang berlaku bulan 3 banjir. Tapi pernah
Pernah berlaku, bukan tak berlaku, jarang berlaku bulan 3 banjir. Biasanya antara bulan 12, bulan 1. Tapi kita bulan 12, bulan 1 baru ni rehat, tak ada masalah, boleh pergi tolong orang. Tapi sekarang kita menghadapi banjir. Ni semua atas iman kepada di antara nama Allah Malik, yakni penguasa bagi sesuatu perkara, setiap perkara. Dan hukum ataupun undang-undang yang berlaku terhadap makhluk termasuk kepada kita ada dua jenis. Yang pertama, hukum ataupun undang-undang dipanggil undang-undang syar'i ataupun hukum syar'i, hukum syarak. Yang kedua, hukum qauni ataupun kita panggil hukum alam. Ataupun hari ni orang sebut semula jadi. Sebenarnya bukan dia jadi sendiri, tapi semuanya takdir daripada Allah. Atas sifat Allah itu berkuasa, penguasa bagi sesuatu benda. Hukum syar'i, hukum syarak. Ada wajib, ada haram, ada harus, ada sunat. Maka kita terpikul dengan hukum tersebut. Maka sebagai hamba kepada Allah, tidak ada hukum yang kita patuh, taat, ikut, tunai kecuali hukum syarak, yakni hukum Allah. Berlainan dengan orang bukan Islam. Dia banyak guna logik akal dia. Dia rasa selera dia buat, tak rasa selera tak buat. Maka itu terkeluar daripada iman yang Allah itu sang penguasa. Hukum kauni, hukum alam, nak tambuh, percaya ke tak, tetap berlaku. Ini ketetapan Allah. Seumpama banjir, ini orang panggil hukum kauni ataupun hukum alam, ataupun orang panggil fitrah alam. Dan Allah Ta'ala juga atas sifat penguasa, dia akan membalas segala perbuatan hambanya, termasuk binatang selain kita manusia dan jin. Binatang juga orang Ta'ala balas. Sama ada balas mengikut hukum syarak, iaitu di akhirat, sebelum kita dibicara di padang mahsyar ataupun di mizan di mahkamah Allah. Allah Ta'ala akan bicara dulu, menjatuhkan hukum kepada binatang-binatang dulu. Maksudnya ada binatang yang menzolimi sama dia atas muka bumi hari ni, dalam hidup dia akan dibalas di sana, di akhirat. Ataupun dengan pembalasan kauni, hukum alam. Maknanya kalau orang putih sebut, disebut karma. Kita buat jahat, boleh lalu balasan buruk. Itu karma. Ini kauni dipanggil. Sama juga kepada sistem bagi binatang. Dibuat zalim kepada sesama dia, maka dia juga akan terima zalim atas dunia hari ini selalu. Pun termasuk hukum Allah Ta'ala. Dia ada dua. Sama ada syarak ataupun kauni, hukum alam. Itu termasuk dalam iman, atas nama Malik, penguasa bagi seluruh makhluk. Orang duduk mari pergi hok rumah baru balik kerja. Ke duk siap pergi mandi. Nak isyak ni, marilah. Untuk keadilan bagi Allah Ta'ala, kerana di antara sifat Allah Ta'ala juga ialah Maha Adil, Hakim, adil lagi bijaksana. Untuk kita difardukan, diwajibkan hukum syarak, maka dia tak suruh bulat-bulat kita, tapi dia utus para rasul. Maknanya utusan rasul-rasul itu di antara dalil kepada sifat penguasaan bagi Allah. Sebab apa? Sebab rasul-rasul akan dibekalkan dengan kitab-kitab. Kitab tu apa dia? Panduan kepada hukum syarak. Panduan kepada hukum syarak. Macam mana kita nak laksana? Rasul-rasul, nabi-nabi akan tunjuk, pandu, ajar kepada kita. Maka
Kitab-kitab itu termasuk Quran dipandu, dihurai dengan hadis-hadis. Maksudnya hadis itu di antara sifat dia ialah wahyu Allah yang mentafsir kepada Quran. Itu hadis. Maksudnya hukum syariah ni dia dok force membabi buta kepada kita, tapi dia beri jalan supaya kita faham setiap hukum, baru kita wajib laksana. Faham tak? Itu di antara sifat zat yang kuasa tapi maha adil, maha bijaksana. Dalam menguatkuasakan undang-undang tapi masih berlembut. Dia ajar dulu kita guna-guna. Itu sifat Malik, sifat raja. Dan selain daripada berkuasa menciptakan makhluk, di antara hikmat dia ialah supaya kita menjalani satu sistem, iaitu syariat Islam, ataupun kita panggil undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan, berlandaskan undang-undang syarak, peraturan syarak, akhlak Islam. Maka tu orang panggil apa? Sebagai nikmat ataupun sebagai anugerah kepada ciptaan dia. Dia buat kita ni bukan sahaja buat, tapi nak beri pula anugerah yang berlimpah ruah. Nikmat yang berlimpah ruah, termasuk dunia dengan nikmat udara percuma. Sistem mekanika dalam tubuh badan kita, jantung pump percuma, tak payah bayar bateri apa kita. Percuma belaka. Buah pinggang, kerja buah pinggang, limpa, hati, semua ada kerja untuk tubuh badan kita. Ada kena bayar sewa? Tak ada. Semua percuma. Ni semua anugerah. Maknanya Allah Ta'ala buat kita ni bukan sahaja tapi nak beri nikmat yang sangat banyak, khususnya di akhirat. Walaupun Allah Ta'ala berkuasa tapi penuh dengan keadilan dan kasih sayang. Itu di antara yang kita perlu faham daripada tauhid kepada nama Allah Malik, yang berkuasa, yang memerintah. Boleh tak ni? Kekayaan tak lain tau. Ikut lagi tau. Tapi tak tambah ke ramah dah tua. Kalau baru mari tu masuk dalam. Dalam ni dia boleh niat iktikaf. Ada pahala lain pula. Duduk luar, dia tak panggil masjid. Masjid ni dewan tempat solat. Baik. Oleh itu, dengan sifat ataupun dengan nama Malik, penguasa, pemerintah, maka baginya juga ada hukum pembalasan. Sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan buruk di akhirat, di dunia, maka kita akan dapat balasan di akhirat. Hukum syarak, siapa yang buat baik dapat pahala ataupun ganjaran hasanah, kebaikan di akhirat. Siapa yang buat keburukan akan dapat dosa ataupun azab di akhirat. Ini hukum Allah atas sifat berkuasa, atas nama Malik. Maka di akhirat juga yang menguasai segala peraturan hukuman ialah Allah yang bernama Malik. Kita nak pergi situ di akhirat, kita akan dapat pembalasan daripada Malik, yakni Allah. Maka hidup atas dunia ni mesti ikut syariat Allah Ta'ala. Sebagaimana Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu anhu berkata, sesungguhnya hakikat kekuasaan itu boleh sempurna dengan adanya pemberian, pencegahan daripada mudarat. Di antara Nabi sebut la darar wala dirar, jangan mudah-mudah membentangkan, menjatuhkan diri kamu kepada keburukan ataupun penyakit ataupun kemudaratan. Pergi sengaja cari mudarat, itu dosa, haram. Dan jangan kamu beri mudarat kepada orang lain. Dah tahu dah nyakit, khususnya hari ni nyakit COVID-19 boleh berjangkit dengan pernafasan. Maka bila nak jumpa orang,
mu kena pakai mah lah. Jangan tak pakai mah. Tak pakai mah tu termasuk darar, memberi binasa kepada orang. Saya dok kuliah dia SOP wabak mengikut Kusyanok sini. Dok dia. Waktu kena sejam. Harap bulan depan tak ada dah Covid. Kalau ada kita buat kuliah khusus SOP mengikut hukum syarak ataupun mendepani wabak mengikut perspektif Islam. Kalau bahasa luar negara, bahasa kampung kita SOP wabak mengikut fiqh Islam. Tu elang tu. Bulan depan panjang umur mari belaka. Kita bincang tu. Bab ni orang Selaru lah. Macam-macam pendapat lah ni. Baik. Saya nak jawab soalan daripada sahabat kita juga, daripada SKJ, tapi nombor telefon tak ada register, tak ada nama dalam telefon saya. Dia mari kedok tu kan tanya. Ada seorang dua tanya. Dia kata boleh dah kawan kan. Ada ustaz ngajar dia kata pilihan raya ni judi. Maka pilihan raya judi maksudnya kalau kita menyertai pilihan raya termasuk kita mengerjakan perkara yang berkaitan dengan judi, maka haram. Baik payah juga. Dia minta ana jawab, tapi ana tak jawab dalam WhatsApp. Kadang-kadang kita boleh jawab direct dalam WhatsApp, kadang-kadang perlu jawab bersemuka gini. Tak tahu siapa. Profile picture tak ada. Nama dia tak ada. Saya dah register dalam phone book. Tapi tak tahu siapa. Dan saya buat senyap tak jawab apa. Dia kata ustaz mengajar di SKJ kot. Kuliah dia kata. Dalam kuliah dia sebut. Tapi dia tak kabur ustaz mana dan saya tak tahu ustaz mana. Cumanya awal-awal nak pesan, ustaz ni kadang-kadang dia salah, bukan sengaja tersalah. Kadang-kadang dalam kuliah gini tambah-tambah live. Sebab tu saya kalau boleh tak payah live apa. Payah kalau salah nak betul payah. Ramai orang seluruh negara boleh tengok, seluruh dunia boleh tengok. Jadi puasa macam dok layak pergi live gitu. Tapi dah buat dah. Awak guna live dah. Dah rekod takam. Takkan tak apa boleh edit. Hak ni tak semasuk ah hak jawab ustaz Saya bukan nak kata nak kecam ustaz tu tak, cuma nak bagi kefahaman kepada tuan-tuan jangan celaru. Tu je maksud. Maksudnya setengah ustaz dia kuliah ni kadang-kadang tersalah dalam memberi ibarat. Maksud saya jangan kick terus ustaz tu. Maksudnya jangan ban terus. Sebab banyak lagi perkara yang dia sebut tu betul. Cuma hak dalam isu pilihan raya ni judi ni hak nak betul. Boleh tak? Maknanya bukan saya anti ustaz tu. Saya tak tahu ustaz mana. Nama apa ustaz tahu. Dia kata mengajar di surah SKJ dan surah lain pun ada juga. Seorang dua tanya. Ustaz yang sama. Dan memang saya tak tahu ustaz mana. Tak masalah, minta maaf kalau ustaz tu pun. Bukan saya nak katakan entah ni salah tau. Cuma nak betul dalam isu ni sahaja. Baik. Yang pertama kita tengok maksud judi. Maksud judi. Dalam kitab Mughni Muhtaj, jilid yang ke-9, muka surat 372. Muka surat ni mungkin berbeza mengikut cetakan matbah. Mungkin syarikat cetakan ni muka surat 372. Cetakan lain mungkin sebelum atau selepas sehelai, biasa gitu lah, tak lagi jauh sekitar tu. Kitab Mughni Muhtaj. Judi ni dalam bahasa Arab istilah dia juga ada beberapa nama. Yang pertama Qimar, yang kedua Maisir, nama bagi judi dalam bahasa Arab. Maksud dia mengikut istilah fiqh. Kalau bahasa maksudnya judi lah, Maisir judi, Qimar pun judi. Tapi dalam istilah syarak ialah
apa sahaja aktiviti, kelakuan, pekerjaan yang melibatkan wang pertaruhan nak masuk aktiviti tu, acara tu ataupun pekerjaan tu, maka kena ada wang pertaruhan, kena serah kepada penganjur, iaitu wang pertaruhan tadi. Pihak yang menang akan mengambil semua wang pertaruhan tadi. Banyak mana, ramai mana hak taruh tu, maka hak menang akan ambil. Dan pihak yang kalah akan kehilangan wang pertaruhan tersebut. Itu maksud asal judi. Lihat, faham tu maksud judi. Ada wang pertaruhan, orang kalah hangus, orang menang ambil semua hak pertaruhan tadi. Kalau 100 orang masuk, seorang menang, maka dia akan dapat wang pertaruhan tadi 99 kali ganda daripada hak dia sebab 100 orang. Maka 99 kalah tu hangus habis. Tu judi lah. Termasuk pertandingan macing, sungai ke patah ke. Kan kita ada duit yuran. Maka duit yuran tu kalau kalah hangus. Maka kalau menang, kita akan dapat sebahagian daripada wang pertaruhan tadi, deposit yuran tadi. Tu dia tukar nama yuran, tapi sebenarnya tu boleh jadi wang pertaruhan. Kalaulah keseluruhan hadiah bagi pertandingan macing tu diambil daripada deposit ataupun yuran macing tadi, maka tu termasuk judi. Dan penganjur dapat keuntungan yang berlipat ganda dengan penganjuran macing tadi. Maka tu panggil judi. Tetapi ulama bahas, kalaulah pertandingan macing tu, ngai tu ada sponsor, yuran ni hanya untuk orang panggil apa, belanja penganjuran, kos untuk buat pertandingan tersebut, tidak dinamakan sebagai keuntungan pihak penganjur. Maksudnya penganjur dah ambil untung pun, saja buat untuk mahabbah masyarakat kawasan tu, tak ada keuntungan. Dan yuran ni bukan banyak pun, hanya sekadar untuk perbelanjaan kos penganjuran sahaja, tanpa keuntungan. Hadiah dapat sponsor, penaja lain, maka tu terkeluar daripada permainan judi. Lihat, seumpama toto, nombor ekor apa semua tu, Magnum, hak tu memang judi sebab dia pergi beli, lepas tu tak ada kerja buat, tak ada usaha, tunggu je, kalau menang boleh. Duit hak menang tu sebenarnya semua hak hasil daripada jual nombor ekor tadi, jual toto tadi. Sebab tu sebagai judi. Tetapi pilihan raya sama ke gitu? Maksudnya judi ni yang dapat kemenangan ni pihak ketiga. Pihak pertama hak tukang masuk, hak tukang beli nombor ekor. Pihak kedua penganjur, token nombor ekor. Pihak ketiga pembeli juga hak menang. Maka ada tiga pihak yang terlibat. Tapi pilihan raya sebenarnya tidak boleh dinamakan judi. Maksudnya tidak tepat dengan istilah judi. Judi tu faham tak dia kan? Untung boleh kepada ataupun orang menang kau habis wang pertaruhan tadi ataupun yuran tadi, tu judi. Tapi pilihan raya, peraturan pilihan raya 1981 perkara 5/1 menyatakan seorang calon atau seorang lain bagi pihaknya, calon dia ada, orang kedua tu panggil penama, kenapa panggil? Calon lepas tu nama yang kedua dia panggil apa? Dah ingat wakil calon. Wakil calon. Seandainya insiden berlaku kepada calon tersebut, tidak boleh menyertai pilihan raya pada kali tersebut, pada masa tersebut, maka wakil calon tu akan ganti kepada pilihan calon pilihan raya tadi, kan? Maka
calon itu ataupun wakil calon tu hendaklah mendepositkan yuran tadi, ataupun menyebabkan didepositkan ada sejumlah wang kepada pegawai pengurus ataupun pegawai pilihan raya negeri. Antara tarikh notis pilihan raya yang disebut dalam peraturan 3, dan pukul 10 pagi pada hari penamaan, wang sebanyak RM10,000 dalam hal pilihan raya bagi Dewan Rakyat, atau wang sebanyak RM5,000 dalam hal pilihan raya Dewan Undangan Negeri. 10,000 Parlimen, 5,000 DUN. Dalam bentuk tunai, draft atau apa-apa bentuk lain yang ditentukan oleh Suruhan Pilihan Raya, dengan maksud wang tersebut dipegang oleh SPR. 10,000 calon calon Parlimen, 5,000 calon undangan negeri, deposit ataupun wang pertaruhan ketika boleh kata. Maka mana-mana calon yang dapat tidak melebihi 1/8 daripada jumlah pengundi kawasan dia, sama ada DUN dia ataupun parlimen dia, maka orang ni tidak dipulangkan balik wang deposit tersebut. Tetapi wang deposit pilihan raya bukan boleh kepada calon yang menang. Judi tadi, wang deposit ataupun yuran tadi, wang pertaruhan tadi dimiliki oleh pemenang, orang kalah hangus. Tapi calon pilihan raya yang kalah, duit dia bukan dapat kepada calon yang menang, tetapi duit tersebut menjadi milik SPR sebagai kos penganjuran pilihan raya. Tidak ada dasar keuntungan sebagaimana judi. Sebab tu pilihan raya tidak dinamakan judi. Tu jawab ringkas, supaya kita boleh beza judi apa, pilihan raya apa. Boleh tak? You kena rujuk. You tak boleh main pakai akal-akal. You kena rujuk. Dalam istilah kena rujuk. Apa maksud mengikut syarak? Apa maksud pilihan raya? Apa maksud wang pertaruhan ataupun wang deposit bagi pilihan raya? Ni dok sama dengan makna judi bagi wang deposit pilihan raya. Kalaulah wang deposit 10,000, 5,000 tu bila kalah dimiliki, menjadi milik kepada pemenang pilihan raya tersebut, calon DUN, calon parlimen tu baru jadi judi. Ataupun SPR menggunakan wang pertaruhan itu sebagai keuntungan kepada SPR. Maka tu mungkin termasuk judi. Ni bukan keuntungan tapi kos kepada pengurusan pilihan raya. Cukup 5,000 DUN, 10,000 untuk menganjur? Tak cukup boh. Juta-juta satu DUN, satu parlimen untuk penganjuran pilihan raya. Sebab tu sepatutnya Melaka Johor tak boleh buat pilihan raya, rugi duit rakyat, duit kita. Tapi oleh kerana BN menang, UMNO menang, dia buat suka dia. UMNO jatuh UMNO, BN jatuh BN. Buat pilihan raya. Tambah lagi kita dalam keadaan ekonomi tertekan sekarang, merosot, Covid dah habis-habis makin banyak, duk galak buat pilihan raya. Saja-saja nak test market buat je. Ni satu bentuk pembaziran yang haram dalam keadaan semasa sekarang. Boleh tak beza? Tu beza wang deposit pilihan raya dengan wang pertaruhan judi, berbeza. Maka pilihan raya tidak boleh disebut sebagai judi. Kita kena yakin ulama akan wakil rakyat kita. Majoriti ulama, 2/3 je bukan ulama hok jadi wakil parti kita, parti PAS menyertai pilihan raya. Dokkan ulama dia terjauh dak ikut syarak. Jangan buat gitu, nyanya kau orang nak belajar. Penipu lagi. Dah kita pilihan raya sama ni berapa puluh tahun masing-masing. Pergi mengundi. Dosa lah. Parut gitu. Lagipun memilih pemimpin suatu kewajipan dalam Islam kan. Ada banyak dalil dah kita bincang dah bab pilihan raya ni. Dan kalaulah orang Islam tak menyertai pilihan raya, lepas tu pemerintah yang akan menang dalam pilihan raya bukan Islam.
orang non-Muslim, orang kafirin jadi pemerintah di Malaysia, apa akan jadi kepada agama Islam dan orang Islam di Malaysia? Lagi-lagilah wajib menyertai pilihan raya supaya orang Islam yang akan menang menjadi pemimpin dalam negara. Dia mau kata pilihan raya judi, orang Islam duk pergi ngundi belakang je, naik orang bukan Islam jadi pemimpin. Balik awal kita. Ni dalam bab marsalah mursalah. Dalam bab usul fiqh, fiqh muqarrin. Kena ubuh belaka dalam bab pilihan raya. Waktu kita boleh buat satu tajuk dalam kuliah. Sebab tu saya bukan nak melekehkan mana-mana ustaz, tapi ustaz ni dia kena teliti sikit dalam bab hukum. Dia ada rujukan kepada kitab-kitab ulama. Jangan buat andaian kepada fahaman sendiri. Sebab ustaz termasuk saya, hak kampung kita ni rata-rata majoriti dok sapa taraf bahkan jauh daripada taraf mujtahid. Orang yang boleh mengeluarkan fatwa sendiri dak ayo. Ilmu kita jauh. Sebab tu kita mesti sandar kepada ulama. Baru masyarakat dok celaru dalam satu-satu hukum. Dan minta maaf, ustaz tadi pun kalau tuan-tuan kenal, tuan-tuan jangan abang dia. Banyak lagi hak molek, hak betul, hak dia wayak. Cuma hak isu tu sahaja. Dia tersalah mungkin, dok rojok sungguh. Mudah-mudahan kekeliruan daripada tuan-tuan terhurai hari ni. Hak tanya mari kedok tak tahu, hangpa tak kenal siapa. Cuma agak-agak tak ada dah keliru selepas pada ni dalam bab pilihan raya. Ikutlah ulama, jangan ragu dengan ulama. Insya-Allah ulama tidak buat kerja kecuali yang selaras, yang betul dengan syarat. Insya-Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Insya-Allah.